kita muzakarah sedikit berkenaan tentang perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan tentang bid'ah petunjuk dan bid'ah sesat. Dan sebenarnya apa makna bid'ah yang sebenarnya yang disebutkan oleh para alim ulama, dan adakah perkara yang bid'ah itu perkara yang tidak langsung boleh untuk seseorang itu melakukannya atau bagaimana. Maka insya-Allah kita lihat sedikit huraian perbincangan ulama berkenaan tentang perkara bid'ah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita sedikit kefahaman, memberi kita petunjuk, memberi kita pencerahan hal-hal yang berkenaan tentang bid'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mufrad Al-Quran, dalam kitab Ar-Raghib Al-Asfahani, Ar-Raghib Asfahani menyebutkan berkenaan tentang bid'ah. Bid'ah ni iaitu disebut sebagai al-ibda'. Al-ibda' bermaksud insya'u san'atin bila ihtiza'in waqtida'in. Ibda' bermaksud insya'u san'ah, mencipta ataupun mewujudkan satu ciptaan bila ihtiza'in waqtida'in, tanpa peniruan dan tanpa ikatan. Maka disebut di dalam kitab Mufradat Al-Quran, Ar-Raghib Asfahani rahimahullahu ta'ala menyebut tentang berkenaan tentang pengertian bid'ah. Mana daripada ibda' bermaksud insya'u san'atin, mewujud mereka sesuatu ciptaan bila ihtiza'in waqtida'in, tanpa ada peniruan, tanpa ada contoh, tanpa ada ikutan. Jadi apabila perkataan ini digunakan, dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila perkataan ini dinisbahkan, dikaitkan kepada Allah taala, maka dia membawa maksud, kata ulama, mewujudkan sesuatu tanpa alat, mewujudkan sesuatu tanpa material, mewujudkan sesuatu tu tanpa masa dan tempat. Keadaan kejadian yang serupa macam ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita nisbahkan, kaitkan perkataan ini bagi Allah taala, maka sudah tentu bahawa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, menciptakan, menjadikan sesuatu tanpa alat, tanpa benda, tanpa pembantu, tanpa penolong yang lain-lainnya. Jadi semua ini dinisbahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan al-badi' yang diguna pakai sama ertinya dengan perkataan al-mubdi'. Al-mubdi' pencipta. Contoh Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Dalam surah Al-An'am pun sama, ayat 101. Apa kata Allah taala? Badi'us samawati wal ard. Ada perkataan badi'. Badi'us samawati wal ard. Allah taala jualah yang menciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi adalah kejadian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, perkataan ini juga diguna pakai sama ertinya dengan perkataan al-mubdi', iaitu yang dicipta. Al-mubdi' pencipta, al-mubda' yang dicipta. Beza baris saja tuan-tuan. Al-mubdi' pencipta, al-mubda'
yang dicipta. Ini perkataan ni juga sama kata ulama, artinya dengan perkataan al-mubda'. Contoh perkataan raqiya badi', perigi buatan. Begitu juga dengan perkataan al-bid'u yang juga diguna pakai untuk masuk al-mubdi' dan juga al-mubda', iaitu diguna pakai sebagai fungsi sebagai fa'il ataupun maf'ul. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Ahqaf ayat 9. Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, kata Allah Ta'ala, bukanlah aku seorang rasul pembawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Ada perkataan bid'an. Jadi dikatakan bahawa ayat ini membawa pengertian, kata ulama, aku bukanlah seorang yang mubdi', yakni membawa perkataan baru yang tidak didahulukan oleh seorang rasul pun. Jadi pendapat lain mengatakan aku bukanlah seorang mubdi', yakni membawa perkara baru dalam hal apa yang aku bicarakan ni. Jadi apa yang kita nak tuan-tuan jelas tentang perkara bid'ah ini, kita tengok bid'ah dalam mazhab. Apa maksud bid'ah dalam mazhab? Maka ulama memberikan pengertian bid'ah dalam mazhab ni mendatangkan satu pendapat di mana orang yang mengatakan pendapat itu atau mengamalkannya tidak mengikut pedoman yang dibawa oleh pembawa syariat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikut contoh yang terdahulu, tidak mengikut prinsip-prinsip yang diyakini. Ini bid'ah dalam mazhab. Bid'ah dalam mazhab apa? Mendatangkan satu pendapat yang mana pendapat tu tak mengikut pun petunjuk pedoman yang dibawa oleh pembawa syariat, iaitu tak lain dan tak bukan Nabi SAW. Tidak ada contoh-contoh yang terdahulu, tak ikut prinsip yang diyakini. Ini bid'ah dalam mazhab, bermaksud mendatangkan satu pendapat yang di mana orang yang mengatakan pendapat itu tak mengikut pun contoh pedoman yang dibawa oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas pengertian inilah yang diriwayatkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana masyhur hadis ni, ramai orang biasa dengar. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang baru diada-adakan. Kullu muhdatsin bid'ah. Setiap yang baru diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat berada dalam neraka. Nauzubillah. Hadis ni sanadnya sahih. Riwayat daripada Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Jadi bila disebut oleh Nabi SAW tentang bid'ah ni, adakah perkara yang baru, yang direka, yang tidak dicontohi oleh baginda Rasulullah SAW, yang perkara bid'ah tersebut tidak pun bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala dan tidak bercanggah dengan Rasulullah SAW, adakah memang ditolak langsung, tidak boleh dibuat? Maka ini perlu kepada pencerahan, perlu kepada penjelasan yang jelas agar kita memahami tentang perkara bid'ah. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Nihayah, pengarang Ibnu Athir menyebutkan bid'ah ni ada dua. Satu iaitu bid'ah petunjuk, yang kedua bid'ah sesat. Pengarang bagi kitab Nihayah, Ibnu Athir, dia mengatakan bahawa bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah petunjuk, yang kedua bid'ah sesat. Jadi bid'ah yang bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala,
bid'ah yang bercanggah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu sebenarnya dia berada dalam lingkungan perkara yang tercela, yang diingkari. Bid'ah yang termasuk dalam erti kata umum firman Allah Ta'ala yang galakkan serta digesa oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam lingkaran bid'ah yang terpuji. Jadi artinya, walaupun dia perkara yang baru, direka, dicipta, tidak dicontohi oleh Rasulullah SAW, maka dia tidak bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala, tidak bercanggah dengan perintah Rasulullah SAW, maka dia termasuk daripada lingkaran bid'ah yang petunjuk, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang tidak ada contoh yang telah wujud. Contohlah, satu perbuatan yang baik, sifat pemurah dan melakukan perkara makruf, termasuk dalam lingkaran amal ataupun perbuatan yang terpuji. Tetapi kalau mana perbuatan-perbuatan itu dia sebenarnya tidak harus bersalahan dengan ajaran yang dibawa oleh syarak, maka sebab itu perkara ini adalah perkara bukan yang dilarang, bahkan dia termasuk daripada bid'ah yang terpuji. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW, tuan-tuan, menjadikan untuk perbuatan-perbuatan yang baik itu ada pahala dia. Apa yang Nabi SAW sebut? Man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori sunnah yang baik, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mempelopori sunnah yang baik, kana lahu ajruha, maka dia memperoleh pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya. Ni hadis ni jelas disebut oleh baginda Nabi SAW, yang mana perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan sunnah yang baik, maka sudah tentu kana lahu ajruha, ada di sana pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Nabi SAW pernah juga menyatakan, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, orang ataupun siapa yang mempelopori sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Ya, dia buat perangai yang buruk, perbuatan yang buruk, dia mempelopori sunnah yang buruk, maka sudah tentu dia yang buat perkara yang tak baik, yang buruk itu, maka dia sendiri menanggung dosa apa yang telah dia lakukan. Jadi sunnah yang buruk ni ialah apabila bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana hak perbuatan amalan sunnah yang buruk ini yang bercanggah dengan Allah SWT, yang bercanggah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu dia termasuk daripada perkara amalan yang buruk, maka yang melakukannya mendapat dosa. Dan dosa itu akibat daripada apa yang dia lakukan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara contoh sunnah yang baik, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ni'matil bid'ah hazihi. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Ni'matil bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah ialah yang ini. Iaitu Sayyidina Umar merujuk kepada solat tarawih secara berjamaah pada setiap malam di bulan Ramadan. Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matil bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Iaitu solat tarawih yang dilakukan secara berjamaah pada setiap malam bulan Ramadan. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana amalan tersebut dia termasuk dalam lingkungan amalan yang baik, perbuatan yang terpuji. Apa yang dia buat? Solat tarawih berjamaah.
kan, yang dilakukan pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Maka dia termasuk daripada amalan yang mulia, amalan yang baik. Adakah bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala, bercanggah dengan syariat Nabi SAW? Maka sebab itulah Sayyidina Umar menyebutkan sebagai bid'ah. Dan secara langsungnya Sayyidina Umar memujinya, ni'matil bid'ah hazihi, sebaik-baik. Kan memuji itu, sebaik-baik bid'ah ialah yang ini, iaitu solat tarawih berjemaah pada setiap malam bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab sembahyang tarawih berjemaah ni, yakni pada setiap malam ni, dinamakan bid'ah. Sebab Sayyidina Umar sendiri sebut yang solat tarawih berjemaah pada tiap-tiap malam ni, Sayyidina Umar sebut bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Kenapa disebut bid'ah, tuan-tuan? Kerana Nabi SAW tidak menganjurkannya. Tidak menganjurkan kepada mereka. Tidak menganjurkan, menyarankan kepada mereka sembahyang tarawih berjamaah pada setiap malam. Sebab itu Sayyidina Umar menyatakan ni'matil bid'ah. Sebab Nabi tak bagi contoh, tak menganjurkannya. Walaupun Nabi tak mencontohinya, tidak menganjurkannya, tidak menyarankannya, maka Sayyidina Umar menyatakan ni'matil bid'ah hazihi. Bahkan memuji amalan tersebut kerana amalan yang baik. Walaupun tidak dianjurkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi baginda Nabi SAW hanya mengerjakan beberapa malam. Kemudian Nabi meninggalkan dia. Kemudian Nabi SAW tinggalkan, tidak lakukan, dan tidak bertekun memelihara serta tidak mengumpul orang ramai untuk sama-sama berjemaah. Tak. Ia juga telah berlaku semasa zaman Abu Bakar. Begitu juga dengan zaman Abu Bakar. Tidak berlaku dengan solat tarawih secara berjemaah setiap malam bulan Ramadan. Sayyidina Umar lah, tuan-tuan, orang yang mengumpulkan orang ramai manusia dan galakkan untuk melakukan solat tarawih secara berjamaah pada setiap malam di bulan Ramadan. Siapa yang menyarankannya? Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar, tuan-tuan? Sahabat Nabi SAW. Bahkan khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar. Adakah Sayyidina Umar tidak faham berkenaan tentang hadis yang disebut oleh Nabi SAW, kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebab itulah Sayyidina Umar menamakan dia sebagai bid'ah. Sedangkan pada hakikatnya dia adalah sunnah, kerana amalan perbuatan yang baik. Kerana berdasarkan hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin, dan sunnah khalifah khulafa' ar-rasyidin min ba'di, selepasku. Ini hadis sanadnya sahih. Nampak? Nabi kata kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu salah seorang daripada khalifah ar-rasyidin, khulafa' ar-rasyidin. Khalifah yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga yang Nabi SAW pernah menyatakan, iktadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nabi SAW menyatakan, iktadu billazaini, ikutlah dua orang. Min ba'di, selepas daripada aku, ikutlah dua orang ni. Nabi mengisyaratkan kepada Abi Bakrin wa Umar, iaitu Nabi suruh ikut selepas daripada aku Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Jadi berdasarkan daripada takwilan inilah difahamkan hadis yang menyebut setiap yang baru diada-adakan itu bid'ah. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang bid'ah yang sesat tu ialah, kata ulama, setiap perkara yang bercanggah dengan prinsip syariat. Setiap perkara yang bercanggah dengan syariat, yang tidak sejajar, yang tidak selari dengan sunnah. Selesai seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Athir. Jadi Al-Fayyumi menyebutkan dalam Misbah satu perkataan, abda'allahul khalqa ibda'an. Allah menciptakan makhluk dengan sebenar-benar penciptaan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah Taala menciptakan mereka tanpa berdasarkan contoh. Apabila dikatakan abda'tu wa abda'tuhu, aku berusaha menerbitkannya dan baru mengadakannya. Jadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sendiri menggunakan perkataan tersebut nak menyatakan bahawa sesuatu yang tidak ada dasar, tidak ada contoh dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan dengan ungkapan inilah, kata ulama, kepada keadaan yang bercanggah dengan nama bid'ah. Jadi bid'ah ialah kata nama bagi nama terbitan asal daripada ibtida'. Perkataan rif'ah adalah kata nama bagi terbatan irtifa'. Jadi setelah banyak digunakan untuk maksud mengurangkan ajaran agama atau membuat penambahan, namun sebahagian ada yang tidak makruh. Antara itu ia dinamakan bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus ialah yang terdapat bukti amalan sejenisnya pada prinsip syarak. Jadi bid'ah yang harus, yang boleh, yang harus. Jadi bid'ah yang harus ni adalah satu bid'ah amalan yang dilakukan kerana ada prinsip syarak yang membenarkannya, ataupun amalan perbuatan yang dilakukan ada kemaslahatan berbuat demikian demi untuk mengelak mafsadah, iaitu kerosakan. Seperti apa tuan-tuan? Khalifah yang menghindarkan diri daripada bercampur gaul dengan orang ramai. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, perkataan bid'ah bererti perkara baru dalam agama setelah agama sempurna. Antara yang termasuk dalam pengertian ini ialah, kata ulama, seperti mana yang disebut dalam hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Apa kata Nabi SAW? Iyyakum, hati-hatilah, waspadalah kamu. Wa muhdatsatil umur, daripada perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana setiap yang baru diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi setelah mana kita menyebut pengertian definisi ini serta penghuraian daripada kitab-kitab alim ulama, maka terdapat di sana perbincangan tentang bid'ah yang disebutkan dalam kitab Nihayah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Maka dapatlah kita fahami dan simpulkan bahawa setiap yang baru diadakan adalah bid'ah. Ya, kita terima kerana tidak dicontohi, tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ya, setiap yang baru diadakan adalah bid'ah dari sudut bahasa dan syarak. Sementara bid'ah yang dimaklumi, yang diketahui dari sudut syarak, terbagi kepada dua, iaitu yang terpuji dan yang tercela. Jadi kita kena faham dan jelas tuan-tuan, yang kita memahami hadis itu secara literal, sehingga kan menyebabkan kita terkongkong dan kita terperangkap dengan masalah apabila memahami hadis itu secara literal. Tengoklah apa huraian alim ulama tentang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bid'ah tersebut. Maka ini menunjukkan sebenarnya walaupun tidak dicontohi oleh Nabi SAW, tidak disarankan oleh baginda Nabi SAW, tetapi di sana ada kebaikan, ada kemaslahatan, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
berkenaan tentang solat tarawih. Sehingga sahabat besar, khalifah sendiri menyarankan untuk dilakukan, sedangkan tidak dicontohi. Maka adakah itu bid'ah? Ya, bid'ah. Tetapi termasuk bid'ah yang terpuji, bid'ah yang bid'ah yang petunjuk, bukan bid'ah yang sesat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita berkenaan tentang pengertian definisi bid'ah untuk malam ini supaya kita lebih jelas memahaminya. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung panjang lebar lagi tuan-tuan tentang perbahasan bid'ah ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, bukakan hati kita untuk memahami perkara hal yang sebenar seperti mana yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, supaya janganlah kita memahami dengan faham dengan keilmuan yang ada kita hari ini kita boleh memahami dengan sendirinya. Maka lihatlah apa perbahasan ulama-ulama, khususnya daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, supaya kita tidak terkeliru dan kita tidak tersesat daripada jalan landasan yang sebenar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pencerahan, hidayah dan taufik untuk kita memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luas ini dengan sebenar-benar, yang mengikut acuan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, semalam kita selesai pembacaan kitab Sabilal Muhtadin bab puasa. Lebih kurang makan masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 13 siri. Alhamdulillah, sebelum tu kita dah daurah bagi kitab amalan bulan Syaban. Alhamdulillah pun selesai. Malam ni tuan-tuan kita teruskan lagi pengajian kita. Dan insyaAllah untuk malam ni kita membuka kitab baru, iaitu kita membaca kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam karangan Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah untuk sesi kuliah kita, kuliah Isyak seperti biasa pada setiap malam, mudah-mudahan insyaAllah kita akan mulakan dengan pengajian ilmu tauhid dulu, iaitu pembacaan kitab Aqidatul Awam. Kemudian berikutnya kita akan baca bagi pengajian kitab fiqh, iaitu bab solat. Kita membaca kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan juga malam berikutnya kita membaca kitab tasawuf, iaitu Penawar Bagi Hati. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kelapangan, bagi kita kefahaman, bagi kita kekuatan untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham dan kita masih lagi berada di landasan yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana akhir zaman ni tuan-tuan, pada zaman fitnah hari ni, macam-macam perkara kalau kita tidak memahami dengan sebenar-benarnya, maka kita boleh tergelincir daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi insya-Allah untuk mukadimah yang pertama pada malam ini, bagi kitab Aqidatul Awam, kita melihat dulu sebelum masuk perbahasan nazam ataupun bait nazam Aqidatul Awam, kita lihat dulu dari segi asal mausul, sebab disusunkan manzumah ni, sebab disusunkan bait-bait nazam ini asal daripada mana. Dan kita tengok sikit biografi muallif ni, penyusun bagi nazam ini, supaya kita dapat mengenal kehidupan ataupun ulama yang cukup terkenal, yang cukup menjadi panutan bagi akidah, ilmu akidah, iaitu tak lain dan bukan Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.